Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratan Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila jami'ar ruh muslimin wal muslimat. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Imam, pegawai-pegawai masjid, ahli jurutankuasa masjid, muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjangkan umur kita. Diberi lagi peluang pada kita untuk bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Diberi lagi masa kepada kita untuk melakukan segala amal-amal soleh. Diberi lagi peluang pada kita untuk bertaubat segala dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Masa yang paling berharga tuan-tuan adalah masa sekarang ni. Masa yang dulu-dulu tak boleh buat apa dah. Dan masa dulu-dulu tak boleh ulang kembali. Jadi sekiranya masa kita dulu kita banyak manfaatkan dengan amalan-amalan yang soleh, maka beruntunglah kita. Dan sekiranya tuan-tuan masa yang terdahulu kita banyak lalai, banyak lara dan banyak melakukan maksiat, maka masih lagi diberi peluang pada kita untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, masa itu sangat-sangat bernilai. Jadi saki-baki umur yang Allah taala berikan kepada kita ni tuan-tuan, marilah sama-sama kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan banyak-banyak tuan-tuan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi pertemukan kita di pagi yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan didoakan moga-moga kita semua sihat tubuh badan, dijauhkan dari segala musibah, dan moga-moga kita semua dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga
kita selamat di dunia dan insya-Allah moga-moga kita selamat di akhirat insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah buat satu ketetapan bahawa kejayaan saya, kejayaan tuan-tuan, kejayaan umat ini adalah dalam mentaati segala perintah Allah dan ikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, pagi yang penuh keberkatan ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita untuk sama-sama kita solat fardu subuh cara yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan kita solat secara berjemaah di masjid. Solat adalah satu perintah Allah dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita melaksanakan dengan secara berjemaah. Alhamdulillah. Ada orang tuan-tuan dia jaga time orang azan subuh. Dia jaga time orang azan subuh tapi dia tidur balik. Tak sembahyang subuh. Ada orang tuan-tuan dia bangun time subuh tapi bangun untuk nak pergi kerja ya tuan-tuan. Siap-siap semua terus pergi kerja, tak sembahyang. Ada orang tuan-tuan dia dengar azan, dia bangun solat subuh tapi dia solat seorang-seorang di rumah dia. Ada orang tuan-tuan dia dengar azan, dia bangun solat berjemaah dengan anak isteri dia di rumah. Jadi kehendak yang utama kita bangun subuh dan mai berjemaah subuh di masjid, itulah yang paling terbaik. Dan yang paling terbaik dapat solat sunat sebelum subuh 2 rakaat, itu paling terbaik. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum subuh itu adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya tuan-tuan. Allahu akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang apabila dia ambil wuduk dengan sempurna dari rumah dia, dia langkah mai masjid. Satu langkah Allah ampunkan dosa dia, satu langkah Allah angkat darjat dia. Kalau kita pergi ke Mekah, kalau kita pergi ke Taif, kita akan selalunya kita akan singgah ke masjid Nabi, masjid sahabat Nabi, iaitu Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ni tuan-tuan, rumah dia dengan masjid lebih kurang 2 km. Jadi Abdullah ibnu Abbas ni dia akan pergi ke masjid setiap waktu berjalan kaki. Rumah dia dengan masjid jauh dia 2 km. Jadi setiap waktu dia akan pergi masjid tuan-tuan berjalan kaki. Ini sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas. Kalau kita pergi di Masjid Zahir, tuan-tuan tengok kat belakang tu ada senarai nama-nama imam Masjid Zahir. Tuan-tuan akan perasan ada satu imam rawatib dulu ni, nama dia Haji Abdullah Subuh. Dia digelarkan dengan Haji Abdullah Subuh. Nama dia Haji Abdullah Mat-Taib. Pasal apa yang digelarkan dengan Haji Abdullah Subuh? Begitu hebat iman dia tuan-tuan. Haji Abdullah Subuh ni rumah dia di Pendang, di Batu Menunggui Pendang. Punya hebat dia tuan-tuan, setiap kali jadual dia bertugas di Masjid Zahir imam solat subuh, dia boleh mai daripada Pendang naik sampan. Zaman tu naik sampan daripada Pendang mai Masjid Zahir. Setiap kali jadual dia bertugas imam solat subuh, dia tak pernah miss tuan-tuan. Haji Abdullah Subuh ni dia wafat di Mekah. Ni betapa hebat apa nama orang kita ni tuan-tuan, ulama kita, Haji Abdullah Subuh. Kalau kita pergi di Masjid Zahir, kita boleh tengok kan di belakang tu senarai imam-imam Masjid Zahir, kita boleh tengok Haji Abdullah Mat-Taib ataupun digelar dengan Haji Abdullah Subuh. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berilah berita gembira
kepada orang yang berjalan ke masjid di waktu kegelapan malam, bahawasanya dia akan dapat nur cahaya di akhirat nanti. Dan kata Nabi SAW, sekiranya hampa nampak satu orang dia ulang mai ke masjid sehari 5 kali, bersaksikanlah bahawa dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan, kata Nabi SAW, dan sekiranya seseorang itu dia datang ke masjid, didapati orang sudah selesai solat berjemaah, maka ditulis baginya juga pahala berjemaah. Allahu Akbar. Dan tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 perkara yang mana kalaulah manusia tahu betapa besarnya pahala dia, maka mereka sanggup bergaduh dan sanggup mengundi untuk dapatkannya, tuan-tuan. Yang pertama, pahala melaungkan azan. Kalaulah kita tahu betapa besarnya pahala azan ni, tuan-tuan, Allahu Akbar, kita sanggup berebut, sanggup bergaduh, sanggup mengundi, tuan-tuan. Ni Tok Bilal duk azan ni, tuan-tuan. Seorang Tok Bilal, seorang muazzin, kalaulah dia azan, sejauh mana suara dia sampai, sejauh itulah Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia. Kalau di Masjid Bukhari, Tok Bilal kita Ustaz Zahir azan, kalau suara dia sampai ke Tanjung Bendahara contohnya, sejauh itulah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia, tuan-tuan. Ni pahala orang yang tukang azan ni, tuan-tuan. Jadi kalau azan ni kita jangan duk kira. Kalau azan kita jangan duk kira. Kalau kata kita mai awal, kalau kata Tok Bilal tak ada, kita azan. Kita jangan duk tunggu Bilal azan, Tok Bilal azan baru kita nak pergi azan. Kalau jangan kita tunggu Tok Bilal mai. Ada setengah satu masjid tu saya singgah semayang, tuan-tuan. Masuk waktu ni dah 10 minit dah. Orang duk ada tapi tak azan. Tanya pasal apa tak azan? Dia kata Bilal tak mai lagi. Tu dia, tuan-tuan, kita punya berkira sampai tarak tu. Bilal dia mai ke tak mai ke, dia makan gaji haram ke tak haram ke, hak tu dia dengan Allah Ta'ala. Jadi kita kalau mai awal, kalau dah masuk waktu, kita azan, tuan-tuan. Jadi azan ni kita kena berebut. Azan ni dia tak sama macam Tok Bilal. Azan ni tak sama macam dengan Tok Imam. Tok Imam kita jangan berebut nak jadi imam. Kalau imam yang tugas yang di masjid ni tak apalah. Kalau imam yang kalau orang yang tak ada jawatan imam apa ni, mai di masjid kalang kabut nak jadi imam. Ada orang macam tu, tuan-tuan. Kan? Dia tak ada jawatan apa pun. Cuma bolehlah jadi imam sikit-sikit. Kan? Orang biasa pelawar dia jadi imam sekali, dia kalang kabut lepas tu, tuan-tuan, kalang kabut nak jadi imam. Orang tak tolak pun dia jadi imam. Tak boleh. Kalau imam, biar imam yang tugas. Kalau muazzin tak ada, tuan-tuan, kalau muazzin Tok Bilal tak mai, kita berebut nak azan, tu tak apa. Kalau imam kita tak boleh nak berebut. Kalau muazzin kita boleh berebut, tuan-tuan. Di padang mahsyar esok ni, muazzin akan dimuliakan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya kalau kita tahu betapa besar pahala dia, tuan-tuan, kita sanggup bergaduh, sanggup mengundi untuk mendapatkannya, tuan-tuan. Apa dia? Iaitu berulang ke masjid. Ni pahala kalaulah kita tahu betapa besarnya pahala duk main masjid ni, tuan-tuan. Sekiranya kalau kita tahu betapa besarnya pahala dia, tuan-tuan, kita sanggup mengundi, sanggup bergaduh untuk main ke masjid ni, tuan-tuan. Lah ni kat dunia memanglah kita tak nampak ganjaran dia, tuan-tuan. Esok-esok masuk lubang kubur, baru kita tahu betapa besarnya ganjaran berulang ke masjid. Dan yang ketiga, tuan-tuan, sekiranya kita tahu betapa besarnya pahala dan ganjarannya, maka kita sanggup bergaduh atau sanggup mengundi untuk dapatkan, iaitu solat di saf yang pertama. Ini pun kita tak tahu, tuan-tuan, ganjaran solat di saf yang pertama. Hak ni pun kita tak tahu. Tu yang kita duk buat.
dia buat lembek, dia buat lambat. Tok Bilal dah qomat kan, bila imam dah angkat takbir, barulah kita kalang kabut nak masuk saf. Pasal apa? Pasal kita tak tahu betapa besarnya ganjaran solat di saf yang pertama ni tuan-tuan. Punya besar ganjaran pahala solat di saf yang pertama ni, sehingga kan Nabi SAW mendoakan keampunan kepada mereka yang solat di saf yang pertama ni. Dan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat kepada mereka-mereka yang solat di saf yang pertama ni tuan-tuan. Allahu akbar. Dan kata Nabi SAW, khairus sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf orang lelaki adalah saf yang paling hadapan, yang pertama, dan seburuk-buruk saf orang lelaki yang paling belakang sekali. Ni bab saf ni tuan-tuan pun satu haru dah tuan-tuan. Banyak lagi masjid-masjid yang saya duk tengok tuan-tuan. Banyak lagi yang mana semayang masih lagi duk berjarak. Dia tak rapat. Dah lah ni tuan-tuan, dah SOP kita dah boleh semayang rapat. Kita semayanglah rapat. Rapat tu rapat betul-betul. Rapat sejadah dan rapatkan bahu kita ke bahu kawan kita. Masih banyak lagi masjid saya duk pi tengok jemaah tuan-tuan. Dia dia bawa sejadah. Dia berdiri atas sejadah dia. Kawan sebelah dia berdiri atas sejadah kawan dia. Jadi yang rapat adalah sejadah. Bau kita tak rapat pun. Jadi tuan-tuan, kalau dulu masa kita semayang jarak, kita duk hinyak kata WHO punya kerja lah, ini Yahudi punya kerja lah, kan? Bila lah ni dah boleh rapat, kita tak mau rapat lah. Ini pun satu masalah tuan-tuan. Jadi kita pakat-pakat berelok balik insya-Allah. Tuan-tuan, Islam ni punya cantik sehingga saf dalam solat pun kena halusi betul-betul. Sayyidina Umar tuan-tuan, kalau dia nak jadi imam, dia akan dia akan tengok dulu saf. Bila saf rapat, saf tegak elok, rapat, barulah dia angkat takbir tuan-tuan. Ni, Islam punya cantik sehingga saf dalam solat pun kena halusi betul-betul tuan-tuan. Jadi, kita pakat-pakat cek balik, kita tengok saf kita lepas ni, kita bagi rapat betul-betul insya-Allah. Dan kita doa, moga-moga Allah Subhanahu wa taala pilih kita setiap waktu kita dapat main berjemaah di masjid insya-Allah. Dan kita kena selalu minta doa taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, minta Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqamah dengan amalan-amalan yang soleh. Pasal apa tuan-tuan? Ada orang tuan-tuan dulu rajin main masjid. Kita tengok lah ni tak main dah masjid. Ada orang tuan-tuan kan, dulu duduk semayang elok. Tengok lah tak semayang. Ada orang tuan-tuan dulu kita tengok setiap kali dalam kuliah dia main. Tengok lah ni tak main dah masjid tuan-tuan. Kita tengok dulu duk pakai tudung elok dah. Lah ni tengok tak pakai tudung pula dah. Jadi tuan-tuan, hak ni yang kita takut. Jadi hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena selalu berdoa moga Allah taala pelihara dan istiqamah kita di atas jalan agamanya. Sebab tu tuan-tuan, antara doa yang paling kerap dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi SAW banyak doa ini, minta hasanah kebaikan di dunia dan hasanah kebaikan di akhirat, dan minta jauh dari neraka. Itu yang pertama. Dan doa yang kerap dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Hak ni tuan-tuan, doa ni kita kena banyak-banyak kerap kali berdoa tuan-tuan. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang merbolak hatiku, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ni doa ni kita kena banyak berdoa tuan-tuan. Insya-Allah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala pelihara iman dan amalan kita insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan tuan-tuan yang dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedar tidak sedar tuan-tuan, pejam celik, melawak pi, melawak mai. Hari ni kita dah masuk 13 Syawal. Allahu Akbar. Dua habaq kata nak puasa. Selamat pi dah tuan-tuan. Sebulan tak ada nak kata apa habis. Dua habaq kata nak raya pun dah raya pi dah habis tuan-tuan. Begitu cepat masa berlalu di akhir zaman ni. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah beri peluang pada kita untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Sepatutnya tuan-tuan, malam pertama Ramadan hari tu kan, bila masuk malam pertama Ramadan kan, berapa orang di kalangan kita tuan-tuan bila masuk bulan Ramadan, masuk yang maghrib hari pertama bulan Ramadan, berapa orang yang sujud syukur tuan-tuan? Sepatutnya bila masuk azan maghrib hari pertama masuk Ramadan tu kan, sepatutnya kita kena sujud syukur, tanda kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi peluang pada kita untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ada orang sebulan lagi nak Ramadan, Allah Taala ambil nyawa dia tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan lagi 2 minggu lagi nak Ramadan, Allah ambil nyawa dia tuan-tuan. Ada orang sehari lagi nak masuk Ramadan, Allah ambil nyawa dia tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab tu kita kena banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seawal bulan Rajab lagi, kita dah berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dengan Ramadan, dengan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatikanlah kami di bulan Rajab dan juga Sya'ban, dan sampaikanlah, pertemukanlah kami dengan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan. Tapi kalau sahabat Nabi SAW 6 bulan lagi nak masuk Ramadan, mereka dah berdoa dah kepada Allah supaya dipertemukan dengan Ramadan. Dan selepas Ramadan 6 bulan lagi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Ramadan yang mereka lalui itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih lagi beri peluang pada kita bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Allahu Akbar. Dan tak ada nak kata apa tuan-tuan, sak ya habis ya sebulan tuan-tuan. 11 bulan kita menunggu kedatangan Ramadan kan. Kita nak tunggu punyalah lama, dan dia mai tuan-tuan, tak dan nak kata apa, sak saja dia pergi meninggalkan kita. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru sahaja keluar daripada madrasah Ramadan selama sebulan kita berpuasa. Ada baiknya tuan-tuan mai sama-sama kita renung tengok, kita muhasabah diri kita tengok, apakah kita pasti bahawa ibadah puasa yang telah kita lakukan selama sebulan baru ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renung tengok tuan-tuan. Dan apakah puasa kita layak diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita hanya mendapat lapar dan dahaga saja. Rubba saimin laisa lahu min siyamihi illa ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mendapat apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Jadi tuan-tuan, hanya diri kita sendiri yang dapat menilai kualiti ibadah puasa yang telah kita lakukan. Kenapa? Kerana puasa, ibadah puasa adalah rahsia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Allahu Akbar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu kepada kita, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kerana iman, kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka
akan diampunkan dosa-dosanya. Ada orang tuan-tuan dia puasa pasal apa? Pasal dia nak raya. Ada orang tuan-tuan dia puasa pasal apa? Pasal dia tengok orang puasa, dia pun nak puasa. Ada orang dia puasa pasal apa tuan-tuan? Dia rasa ini adalah satu acara tahunan dia. Tuan-tuan. Tapi kalau orang yang puasa kerana iman, kerana Allah, kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Dan salah satu hikmah diwajibkan kepada kita berpuasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang Allah Taala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana diwajib ke atas orang-orang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kepada kita bahawa kesan puasa bagi orang yang beriman ialah bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sebulan kita berpuasa tuan-tuan, apakah kita merasa takwa kita bertambah ataupun takwa kita berkurang tuan-tuan? Apakah jiwa kita semakin bersemangat untuk memperbanyakkan amal soleh, atau jiwa kita semakin lalai dan meringankan ibadah-ibadah kita tuan-tuan? Macam malam raya baru ni tuan-tuan, pakat terkejut, tergempak tuan-tuan, tahu-tahu kata raya, masjid pun tinggal satu saf. Masjid pun tinggal satu saf ya tuan-tuan. Kalang kabut lah nak raya tuan-tuan. Tidur sampai 3-4 pagi. Padahal malam raya kita lupa malam yang mana malam mustajab doa. Kata Imam Syafi'i ada 5 malam yang mana mustajab doa. Antaranya ialah malam hari raya tuan-tuan. Ni malam raya Buranisa kata malam raya ya. Terkejut tergempak, masjid pun dah tak main dah tuan-tuan. Jadi kita ingat tuan-tuan, kita adalah hamba Allah. Kita bukan hamba kepada Ramadan tuan-tuan. Bulan Ramadan ni bukan bulan untuk kita solat. Bulan Ramadan ni bukanlah bulan untuk kita solat. Bulan Ramadan bukanlah bulan untuk kita baca Quran. Bulan Ramadan bukanlah bulan untuk kita sedekah. Bulan Ramadan bukan bulan untuk kita baca Quran, tetapi bulan Ramadan untuk kita melipat gandakan lagi amalan-amalan kita tuan-tuan. Bulan Ramadan, kalau bulan-bulan biasa kita baca Quran, bulan Ramadan kita tingkat lagi baca Quran. Kalau bulan-bulan biasa kita bersedekah, bulan Ramadan kita lipat gandakan lagi sedekah kita. Itu baru betul tuan-tuan. Oleh itu, saya nak peringat pada diri saya dan kepada kita semua, kita pakat-pakat istiqamahlah. Segala amalan yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, kita teruskan istiqamah di bulan-bulan yang lain. Kalau bulan Ramadan tuan-tuan, kita boleh bangun awal setiap pagi. Setiap pagi boleh bangun awal ke 4 pagi. Kita istiqamah setiap pagi. Bulan-bulan lain pun setiap pagi kita bangun awal tuan-tuan. Kalau bulan Ramadan kita boleh baca Quran, kita boleh khatam dalam satu bulan, kita boleh khatam 1 kali Al-Quran. Bulan-bulan lain pun tuan-tuan, setiap hari kita kena baca Al-Quran, istiqamah baca Quran, sampailah kita mati. Kalau bulan Ramadan tuan-tuan, kita boleh semayang sunat tarawih 8 rakaat, 20 rakaat. Kita usaha jangan tinggal solat sunat rawatib kita dan solat sunat-sunat yang lain tuan-tuan. Kalau bulan Ramadan tuan-tuan, 10 akhir Ramadan, kita boleh main masjid qiyamulai 10 akhir Ramadan setiap hari. Kita istiqamah bangun qiyamulai setiap pagi insya-Allah tuan-tuan. Di masjid kita tuan-tuan, 2 bulan ataupun 3 bulan sekali kita buat qiyamulai. Kita buat sembahyang sunat tasbih tuan-tuan. Kita main bagi ramai tuan-tuan. Kalau kata bulan Ramadan kita boleh main qiyamulai kan, 2-3 saf. Bulan-bulan lain tuan-tuan, kalau masjid kita buat qiyamulai kan, kita buat solat sunat tasbih, kita main bagi ramai-ramai tuan-tuan. Kalaulah sepanjang bulan Ramadan, kalau bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan kita boleh puasa 30 hari, kita teruskan dengan puasa 6 Syawal. Yang mana yang tak habis puasa Syawal lagi 6 Syawal tuan-tuan, kita habis puasa 6 Syawal tuan-tuan. Man shama Ramadana
thumma asba'ahu sitta min Syawal kana ka siyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, ianya bersamaan dengan berpuasa sepanjang tahun, tuan-tuan. Dan pesan wasiat Nabi SAW, Nabi SAW wasiat kepada Abu Hurairah dan dengan tiga perkara, iaitu puasa 3 hari setiap bulan. Tuan-tuan, kita cuba latih diri kita. Setiap bulan kita puasa paling kurang 3 hari kita puasa sunat. Hari-hari biasa ni, tuan-tuan. Paling kurang kita puasa 3 hari dalam sebulan, tuan-tuan. Kita ambil Isnin Khamis. Tak boleh ambil Isnin Khamis, ambil Isnin saja. Tak boleh ambil Isnin saja, ambil Khamis saja. Ataupun kita ambil puasa hari putih 13, 14, 15 dalam bulan Islam. Dan yang kedua, pesan Nabi SAW, jangan tinggal solat duha paling-paling kurang 2 rakaat. Ini pesan Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Dan yang ketiga, pesan Nabi SAW, solat witir sebelum tidur. Kalau bulan Ramadan, alhamdulillah 30 hari, 29 hari kita tak tinggal semayang witir, tuan-tuan. Kan, main bulan-bulan biasa ni pun kita istiqamah semayang witir setiap malam, insya-Allah. Kan? Dan pesan Nabi SAW mengerjakan solat witir sebelum tidur. Kan? Kalau kita boleh bangun malam, boleh semayang witir di tengah malam, itu lebih baik. Dan kalau kita rasa kita tak yakin sehari malam aku boleh bangun ke tak boleh bangun ke, kita semayang witir siap-siap. Habis semayang Isya, habis semayang Ba'diyah, tuan-tuan, kita bangun buat witir 3 rakaat. Dan paling-paling cerai, kita buatlah 1 rakaat, tuan-tuan. Semayang witir ni bukan hanya di bulan Ramadan saja. Setiap hari kita kena semayang witir. Dan kata Nabi, bukan di kalangan kami orang yang tak salat witir, tuan-tuan. Dan ada pandangan mazhab yang mana dia berpendapat semayang witir itu adalah wajib. Jadi maknanya, tuan-tuan, semayang witir ni pun sangat-sangatlah berat, tuan-tuan. Sangat-sangatlah dituntut. Jadi kita istiqamah di bulan-bulan lain pun kita salat witir, insya-Allah. Jadi moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan iman pada kita. Moga-moga kita dapat amal dan istiqamah, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan moga-moga Allah Ta'ala terima Ramadan kita baru ni. Dan moga-moga Allah Ta'ala panjangkan umur kita dapat bertemu lagi dengan Ramadan akan datang, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi segala itu dulu, tuan-tuan, untuk pagi ini. Moga-moga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkati majlis kita pagi ini, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة معلما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.